Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Chef Hazrin dari Unilever Food Solution. Kita dalam program siri inspirasi bersama Knorr, tradisi Ramadan cita rasa diraikan. Jadi pada kali ini saya akan berkongsikan dua hidangan yang berkonsepkan bakar ataupun grill. So menu ni adalah menu-menu yang popular di masa-masa bulan Ramadan ni, especially masa bazar Ramadan. Jadi kita nak menu-menu kita ni menjadi pilihan pembeli dan boleh mendapatkan hidangan yang laris jualan dia. So dua hidangan kita ialah, saya ada satu menu. Yang pertama kita ada ayam golek dan yang kedua kepak ayam madu. So nak tahu macam mana cara dia? Jom tonton dengan saya sampai habis. Alright. Kita akan mulakan dengan hidangan yang pertama, iaitu ayam golek. Alright. So kita ada bahan-bahan paste dia ni. Dan kita akan menggunakan seekor ayam lah yang dah dibukakan secara butterfly. Okey, untuk bahan-bahan ayam golek ni, kita akan tumis kita punya bahan perap, kita punya marination. Kita ada bawang merah, kita ada bawang putih, halia, kunyit hidup. Lepas tu kita masukkan gula Melaka, kita tumis sampai dia naik bau dan kemudian kita masukkan serbuk Knorr chicken stock. Kita buat dia punya paste, kemudian kita akan perap dia dan kemudian kita akan bakar. Untuk sos dia pula nanti kita akan buat hidangan dia yang berasingan lah. Sos dia pun kita akan buat yang lain. Okey, mari kita mulakan untuk bahan perap kita yang pertama. So first kali kita akan panaskan minyak. Okey, kepada anda semua yang mungkin sekarang ni sedang menonton, macam mana bazar persiapan ataupun penyediaan bazar Ramadan anda? So saya harap jualan anda laris di bazar Ramadan ataupun juga di restoran-restoran. Okey, bila cakap pasal menu menu yang popular di bazar Ramadan, kita ada macam-macam menu, nak sebut pun memang panjang berjela. So apa yang saya kongsikan hari ini, dua menu ni antara menu yang popular yang menjadi pilihan pembeli. So mungkin hidangan ni boleh jadikan inspirasi kepada anda untuk upgradekan dari segi rasa dengan menggunakan produk-produk daripada Unilever. So kalau kata bila cakap produk Unilever ni, kita ada serbuk Knorr chicken stock, kita ada serbuk Knorr pasti sedap dan juga kita ada serbuk Knorr lime powder. So barang-barang ni kita akan guna kejap lagi dan saya akan tunjukkan macam mana cara dia. Okey. So sekarang ni bila kita nak bagi minyak dia betul-betul panas, kemudian kita akan masukkan bahan-bahan kisar ni lah. Kita ada bawang merah, bawang putih, halia dan juga serai. Masukkan sekali dengan kunyit hidup. Masukkan bawang putih, halia, serai. Masuk sekali. So kita tumis dia lebih kurang dalam seminit dua macam tu, nak bagi dia betul-betul naik wangi dia. So paste ni boleh buat banyak. Anggaran yang saya buat ni adalah dalam untuk 2 ekor macam tu. So paste ni boleh pakai untuk penyediaan perapan ni, boleh buat daripada rumah. Biarkan dia marinate selama lebih kurang, sebaiknya 1 malam lah, overnight. Kemudian kita masukkan kita punya kunyit hidup. Nak pakai serbuk pun boleh, tak ada masalah. So kemudian saya akan masukkan ni adalah larutan gula Melaka, bagi dia ada rasa manis sikit. Dan kemudian kita masukkan serbuk Knorr chicken stock. Tu dia. Dia punya color dia. Untuk perapan ni saya tak masukkan serbuk cili ke ataupun cili bo ke, tapi kalau nak pakai tak ada masalah. Cuma kita pun nak minimiskan kita punya food cost. Kita tak nak guna terlalu banyak barang, cukup untuk bagi dia rasa dia perfect. Okey, bila minyak dia dah keluar, paste dia dah siap. So kita akan asingkan dia. Ni dia punya rupa lah paste dia.
Okey, sambil tu sekarang ni saya nak buat penyediaan perapan dia lah. So ayam saya menggunakan seekor ayam yang dipotong secara butterfly. Kita buka dia. Okey. So cara nak buka ayam ni pun kita potong daripada bahagian dada ni lah. Kita buka bahagian dada ni. Kemudian kita lumurkan dia kat sini. So ini kita punya paste ni. Sebaiknya biarkan dia sejuk dululah. Tapi kalau kata nak terus buat perapan pun tak ada masalah. Okey. Lumurkan dia ke seluruh bahagian ayam ni lah. Kalau nak buat ayam kambing golek pun boleh, gunakan paste ni juga, tak ada masalah, boleh pakai. Okey, kemudian saya dah perap dia, dah bagi rata. Kita transfer dia atas tray ni, kemudian kita akan bakar dia. Saya akan gunakan oven. Kita akan bakar selama lebih kurang dalam 25 minit ke 30 minit pada suhu 165 degree Celsius. So ayam tu nanti akan just nice. Alright, kita masuk dalam oven terus. Okey, ayam kita dah masuk dalam oven. Sekarang ni kita nak buat dia punya sos dia. Okey, untuk sos ayam becek, kita akan masak sos ni. Kita masukkan air lebih kurang dalam 200 ml. Kemudian kita akan masukkan, kita didihkan dia sekejap. Kita masukkan cili paste, cili kering paste. Kita ada kunyit hidup, kita ada bawang putih. Saya masukkan juga kacang hancur, kacang kisar yang kita dah sangai dulu. Kemudian kita masukkan bijan. Bijan pun saya dah sangaikan juga. Dan last sekali kita masukkan gula dan serbuk kenor chicken stock. Okey. So yang ni kita tak payah tumis lah, kita terus masukkan je, didihkan je sos ni. Pada yang suka dia punya rasa dia lebih pedas, lebihkanlah cili ni. Nak tahu cili padi sikit pun tak apa, tak ada masalah. Okey, masukkan kunyit, masukkan bawang putih. Kemudian saya masukkan kacang tanah ni, kacang yang dah kisar. Masukkan bijan, sedikit gula, dan masukkan sedikit serbuk kenor chicken stock. So bagi dia didih. Dan last kali nanti kita boleh buat ni as a pour over sauce. Okey, bila kita dah biar dia reduce, bagi sos tu pekat sedikit, lebih kurang dalam 5 minit macam tu, api perlahan ya. Sos ni pun akan nampak dah lebih pekat. So sos ni dah ready untuk kita hidangkan nanti. Alright, so sos untuk ayam golek kita dah siap. Okey, kita akan pergi ke menu kedua. Sementara tunggu ayam golek kita tu siap dibakar, kita pergi proceed ke kepak ayam madu. Okey, so ni antara bahan-bahan dia.
So untuk kepak ayam madu ni kita pun bahagikan dia kepada dua. Satu untuk perapan dan kemudian satu lagi sos kicap pedas untuk buat dipping. Okey, bahan-bahan yang kita gunakan hari ni, kita ada kepak ayam, saiz lebih kurang dalam medium to large punya saiz. So kita ada sos tiram, kita ada sos cili pedas, sos cili pedas sriracha, kita ada cili powder, kita ada lada hitam. Kemudian kita ada gunakan serbuk kenor lime powder. Kita ada red colouring, kita ada bawang putih, halia muda, kunyit hidup, cili padi dan juga madu. Kita akan mixkan dia semua dalam satu bowl. Kita jadikan dia sebagai bahan perapan. So untuk bahan perapan ni tak perlu dimasak. Kita terus mixkan saja, siap terus. Okey, kita masukkan sos tiram. Dan kita masukkan madu. Okey, masukkanlah semua sekali bahagian. Serbuk cili, lada hitam, serbuk kenor pasti sedap, kunyit hidup, sedikit halia dan juga sedikit bawang putih. Masuk lagi sikit lagi madu. Okey. So kita gaul dia rata. So dia ni ada rasa pedas dan dia juga ada rasa manis. Manis tu daripada madu, pedas tu daripada cili kita ni. So kita dah bagi dia larutkan sebati. Dan kemudian kita boleh masukkan kita punya kepak ayam ni lah. Okey, untuk kita punya portion marination ni kita boleh dapat lebih kurang dalam 10 ketul. So apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita asingkan ini dulu. Kita lumur dia bagi gaul rata sebati. Saya rasa ni tertinggal satu. Red colouring, bagi dia merah sikit. Okey, gaul rata. Berapa lama nak marinate ni chef? Biarkanlah sekurang-kurangnya dalam 2 jam atau lebih baik overnight. Tapi kalau kata nak terus goreng macam ni pun, untuk saya lah dekat sini kita buat terus goreng lah. Kalau nak tunggu perap lama kan. Jadi kita dah buat semua siap-siap. Terus susun dalam kita punya tray. Kalau kata yang bakar pakai arang, boleh terus bakar pakai arang. So kita gunakan serbuk kenor pasti sedap tu, bagikan rasa lebih sharp. Dapat rasa bawang putih. Dia punya aroma dia lebih naik Okey. So berapa lama nak bakar ni? Kalau kata gunakan oven, anggaran masa lebih kurang dalam 15 minit pada suhu 170 darjah Celsius. So kita ready untuk bakar dalam oven. Okey, ayam kepak tadi tu, kepak ayam kita dah masuk dalam oven.
Sekarang ni sambil-sambil tunggu nak masak tu 15 minit, kita akan sediakan kita punya dipping sauce, sos kicap pedas. So ni barang-barang dia lah. Okey, kita tunjuk jap. Kita ada kicap manis. Kita ada gunakan serbuk kenor pasti sedap. Kita masukkan sedikit serbuk belacan, bawang merah, bawang putih dan sedikit minyak masak. Minyak masak ni nak bagi dia shining je. Kita boleh masukkan semua sekali. Dah mix semua, baru kita panaskan dia. Okey, kita buka api. So dekat sini untuk seasoning saya masukkan serbuk kenor lime powder. Bagi dia pedas ada, masam pun ada. Alright. Bila sos sudah didih je, dia dah ready lah untuk kita hidang ni. Alright, siap kita punya sos kicap pedas. So sekarang ni kita akan tunggu kita punya ayam golek dan kepak ayam madu siap, dan kita akan buat hidang atas plate. Okey. Okey, ayam golek kita sekarang ni dah siap selepas setengah jam dalam oven. So sekarang ni inilah rupa ayam golek kita. Jadi sekarang ni saya nak buat plating. Kita nak letakkan dia dalam kita punya chopping board lah. Okey. So berapa lama ayam ni dibakar? Lebih kurang dalam setengah jam di dalam oven pada temperature 165 ataupun 170 degree Celsius. Dia dah ready untuk dibakar. Tengok tu, dia punya color dia pun cantik. Alhamdulillah. So apa yang saya akan buat sekarang ni, saya akan hidangkan bersama dengan sos yang kita buat tadi. Okey. Ni kita punya sos ayam golek. Alright. Hidangan kita yang pertama siap. Okey, hidangan kedua kita pun dah siap. Kita punya kepak ayam madu. Warna merah menyala. Cuba tengok. Pasti menarik hati pembeli So dia ada taste profile dia ada pedas dan dia ada manis daripada madu tu lah. Okey, kita hidangkan atas plate kita ni. So anggaran masa lebih kurang dalam 15 ke 20 minit ni. Ni dia punya texture color dia. Okey, kita akan hidangkan dia dengan kita punya sos kicap pedas.
So sos kicap pedas ni pula dia punya taste profile dia ada manis dan dia juga ada pedas. Sesuai untuk buat dipping sauce pada kita punya sayap kepak ayam madu. Saya buat garnish sikit. Okey, siaplah sudah kita punya dua hidangan pada episod kali ini. Kita ada ayam golek dan kita ada juga kepak ayam madu. So diharap dua menu ini dapat memberikan inspirasi kepada anda semua, para peniaga, supaya dapat terus masak dengan padu. Okey, saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.